وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعم وإنها من ملائكة المقربين وخمسنا من سلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا نصر رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى محمد الدار. Adapun pada hak orang khunsa yang muskil apabila menyentuh akan dua farajnya, maka batal wuduk, maka bahwasanya batal wuduknya. Masalah khunsa muskil, katanya apabila menyentuh akan dua farajnya, alat lelaki, alat perempuan, serta maka bahwasanya menyentuh akan kedua tu batal wuduk. Syaratnya kena menyentuh kedua-dua sekaligus, batal wuduk. Atau ia menyentuh keduanya, kedua faraj daripada khunsa yang lain. Daripada khunsa yang lainnya. Maknanya khunsa muskil menyentuh kedua-dua itu, dua faraj itu daripada seorang khunsa yang satu lagi pula. Maka situlah batal wuduk juga. Jadi sama-sama khunsa muskil. Khunsa muskil seorang ni menyentuh kedua faraj bagi khunsa seorang lagi. Itu pun membatalkan wuduk juga sebab menyentuh kedua-dua. Atau bersentuh faraj dirinya dan zakar daripada khunsa yang lain. Batal wuduknya. Atau bersentuh faraj diri, dia sentuh alat perempuan yang ada kat dia, ada kat diri dia, dan zakar, ia sentuhkan zakar alat lelaki daripada khunsa yang satu lagi, yang lain yang satu lagi, seorang lagi pula, maka itu batal wuduknya. Agaknya zahir masalah dia. Dan jikalau menyentuh akan salah satu daripada dua faraj khunsa muskil, sentuh mana-mana satu, tiada batal wuduknya. Wuduk tak batal sebab ihtimal yang dia sentuh itu yang tambahan, bukan yang asli punya. Itu maknanya dan jikalau menyentuh akan salah satu daripada dua faraj. Salah satu tu daripada khunsa muskil, tiada batal. Sebab tadi katanya nak jadi batal tu syaratnya kena kedua-dua, sebab kalau menyentuh kedua-dua tu tidak ada ihtimal. Kalau menyentuh mana-mana satu, boleh jadi ihtimal yang dia sentuh itu bukan asli, bahkan yang zaidah, bahkan yang zaid, yang tambahan. Kalau sentuh yang tambahan tu seperti sentuh lain daripada faraj, tak batal wuduk. Dan jikalau menyentuh salah seorang daripada dua khunsa yang muskil, faraj taulannya, dan menyentuh yang satunya akan zakat taulannya,
nascaya batal wuduk salah seorang daripadanya dengan tiada tertentu, tetapi harus tiap-tiap seorang daripadanya ia sembahyang kerana asalnya ada sucinya. Ini masalah lain pula. Dan jikalau menyentuh salah seorang daripada dua khunsa yang muskil. Jadi ada dua orang khunsa yang muskil. Sama-sama khunsa muskil. Dua orang itu sama-sama khunsa yang muskil. Katanya, dan jikalau menyentuh salah seorang daripada dua khunsa yang muskil, menyentuh faraj taulan, farad kawan dia. Taulan dia, satu dia, khunsa satu lagi. Dan menyentuh yang satunya seorang lagi pula, akan zakar taulannya. Jadi maknanya dua orang khunsa yang muskil. Seorang ni dia sentuh alat perempuan seorang lagi. Seorang lagi dia sentuh alat lelaki bagi seorang ni. Jadi rupanya begitu. Jadi kita katanya dua orang khunsa yang muskil. Kedua-dua tu dua khunsa yang muskil. Kita katanya seorang ni nama A, seorang lagi nama B. A dia sentuh alat lelaki bagi B. B dia sentuh alat perempuan bagi A. Begitu. Tu rupanya begitu. Itu maknanya dan jikalau menyentuh akan salah satu daripada dua farad. Apa dia? Dan jikalau menyentuh salah seorang daripada dua khunsa yang muskil farad taulannya. Dan menyentuh yang satunya akan zakat taulannya bergilir. Jadi tak sama. Bukan sama-sama zakat, sama-sama farad. Tidak. Maknanya A menyentuh faraj B. B menyentuh zakar A. Apa hukum? Nascaya batal wuduk salah seorang. Ada mana-mana seorang daripada A dan B itu batal wuduk dia. Ada salah seorang, ada satu orang daripada A dan B, dua orang sana itu batal wuduk dia. Itu maknanya nascaya batal wuduk salah seorang daripada dua khunsa yang muskil. Tapi batal wuduk tu dengan tiada tentu, dengan tiada tertentu, dengan secara tak tentu. Dengan maknanya A dia sentuh zakar B. B dia sentuh faraj A. Maka adalah wuduk bagi mana-mana seorang daripada A dan B itu batal. Tapi wuduk siapa? Wuduk A ke yang batal? Wuduk B ke yang batal? Tak tahu juga. Tak tentu. Tak boleh nak menentu. Tak boleh menentu. Tapi ada wuduk mana-mana seorang daripada kedua tu dah batal. Seorang batal, seorang tidak. Tapi wuduk yang siapa yang batalnya tak boleh nak menentu. Apabila tak boleh nak menentu, tak boleh nak buat keputusan kata wuduk bagi A batal ke wuduk bagi B itu batal, maka nak solat macam mana? Maka dia katanya, tetapi harus tiap-tiap seorang daripada dua khunsa tadi itu ia sembahyang. Dua-dua tu walaupun ada seorang tu batal wuduk, tapi dua-dua tu harus nak solat dengan tidak ambil wuduk. Dua tu harus solat dengan tidak ambil wuduk. Kenapa? Kerana asalnya ada sucinya. Kerana tilik pada asal ada suci, ada taharah, mana tak batal wuduk. Ada suci mana taharah, suci daripada hadas. Kerana asalnya ada sucinya, suci daripada hadas. Maka walaupun pada wakil wuduk mana-mana seorang dengan secara tak tentu tu ada batal. Jadi batal. Tetapi apabila nak solat, tiap-tiap daripada kedua tu tak payah ambil wuduk.
terus solat pun boleh. Sebab kita kalau katanya wuduk bagi A, kerana apa kita menentukan A, apa berbeza A dengan B-nya? Samanya. Kalau begitu tak boleh nak buat keputusan. Kalau begitu hukumnya ambil asalnya ada taharah, maka dua tu boleh solat dengan tanpa, dengan tidak berajak kepada mengambil wuduk. Tak menafilah kata sunat tu. Tapi maknanya tak wajib ambil wuduk, boleh terus solat. Adapun jikalau menyentuh orang yang wadih akan farad khunsa, maka jika ia menyentuh daripadanya barang yang baginya seumpamanya, binasalah wuduknya. Dan jika tiada tiada satu lagi ya. Dan jika tiada binasa wuduknya. Sebelah bawah sekali tu. Dan jika tiada binasa wuduknya. Nak tiada sekali lagi. Dan jika tiada binasa wuduknya. Tengok. Adapun jikalau menyentuh orang yang wadih. Orang wadih maknanya orang yang bukan khunsa muskil. Adapun jikalau menyentuh orang yang wadih. Macam kita lah. Nyata kata lelaki sebab tidak ada dua alat. Artinya ada dua alat tapi nyata kata lelaki. Artinya nyata kata perempuan. Tapi sini kita tengok masalah lelaki dulu. Dia katanya adapun jikalau menyentuh oleh orang yang wadih. Menyentuh akan faraj khunsa. Khunsa yang muskil. Maka jika ia, tengok, orang yang wadih, dia menyentuh faraj bagi khunsa yang muskil. Tengok. Maka jika ada ia. Maka jika ada ia orang yang wadih. Menyentuh daripada khunsa. Menyentuh daripada khunsa. Menyentuh daripada khunsa barang yang baginya bagi khunsa. Seumpama orang yang wadih. Binasalah wuduknya. Maknanya batal wuduk. Tengok dia katanya, maka jika ada ia orang yang wadih. Menyentuh daripada khunsa. Menyentuh barang yang baginya. Barang yang baginya bagi khunsa tu seumpama orang yang wadih.
Jadi maknanya orang yang wadih, kita katalah orang yang wadih, dia menyentuh akan kemaluan bagi orang khunsa. Masalahnya begitu. Tengok dia katanya, adapun jikalau menyentuh orang yang wadih, menyentuh oleh orang yang wadih, menyentuh akan farat, akan kemaluan bagi khunsa yang muskil. Maka batal wuduk ke tidak menyentuh satu saja. Nah, orang yang wadih menyentuh satu saja daripada dua alat, dua kemaluan bagi orang khunsa muskil. Maka di sini kita tengok. Dia katanya, maka jika ia menyentuh daripadanya, maka jika ada ia orang yang wadih menyentuh daripadanya, daripada khunsa barang alat. Nah, barang alat tu lah. Baginya bagi khunsa. Alat bagi khunsa yang sama dengan dia. Yang sama dengan ada, yang sama, yang seumpama, yang sama dengan yang ada kat dia. Yang wadih kalau lelaki ada zakar. Yang wadih kalau perempuan ada faraj. Begitulah. Jadi, begini. Orang wadih yang lelaki, dia menyentuh zakar bagi khunsa muskil. Sama yang ada. Jadi orang lelaki ada zakar yang wadih. Orang lelaki yang wadih memanglah ada zakar. Dia menyentuh zakar khunsa yang muskil. Ya, dia menyentuh zakar khunsa yang muskil. Itu mana menyentuh akan benda yang sama yang ada kat dia ni. Sama yang sama ada pada orang yang menyentuh. Maka itu batal wuduk. Tengok. Maka jika ada ia yang wadih menyentuh daripada khunsa barang yang baginya seumpama. Maknanya akan alat yang ada sama dengan dia. Maknanya kalau orang wadih tu orang lelaki, dia sentuh zakar lah. Orang wadih yang lelaki sentuh alat lelaki bagi khunsa yang muskil. Itu batal wuduk. Itu batal wuduk. Sebab apa boleh katanya batal wuduk? Sebabnya yang menyentuh tu orang lelaki. Pada masalah kita kata saat ni, orang wadih yang lelaki, dia sentuh zakar bagi khunsa yang muskil. Maka khunsa muskil, alat yang disentuh oleh orang lelaki yang wadih tu apa dia? Zakar. Maka batal wuduk. Kenapa batal wuduk? Sebabnya kenapa batal wuduk? Sebab kalau kita katanya khunsa san itu, pada wakilnya dia orang perempuan. Kalau katanya khunsa itu pada wakilnya dia orang perempuan. Maka jadi batal wuduk sebab menyentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Jadinya begitu. Nah, kalau kata orang khunsa tu orang lelaki, pada wakil ni dia orang lelaki, maka zakar dia yang disentuh tu alat yang asli bagi dia. Maka jadi batal wuduk juga. Boleh faham ke tidak? Jadi kita katanya orang lelaki
yang wadih macam kita sentuh zakar alat lelaki. Sentuh zakar alat lelaki bagi khunsa muskil. Maka si khunsa yang muskil, kita tak tahu kata dia lelaki ke perempuan kan. Kalau fardunya kita ambil. Maka nak tahu pasal apakah batal wuduk tu. Dengan sebabnya kalau kita fardu katanya si khunsa tu orang perempuan. Kalau kita fardu katanya si khunsa itu orang perempuan. Maknanya zakar tu yang tambahan, bukannya asli. Kalau fardu katanya si khunsa tu orang perempuan. Maka zakar dia yang disentuh oleh lelaki yang wadih tadi tu tambahan. Tapi jadi batal wuduk dengan sebab orang lelaki sentuh orang perempuan. Batal wuduk dengan sebab tu. Bukan batal wuduk dengan sebab tersentuh farat kemaluan, taklah. Faham begitu? Itu kalau kita fardu katanya si khunsa tu perempuan. Maka batal wuduk dengan sebab yang menyentuh tu lelaki yang wadih. Dan jikalau fardunya kalau si khunsa tu orang lelaki. Si khunsa tu orang lelaki. Maka zakar tu alat dia yang asli. Alat perempuan tu yang zaidah. Maknanya orang lelaki wadih menyentuh zakar yang asli. Sebab tu jadi batal wuduk. Sebab tu jadi batal wuduk dengan sebab apa dia? Dengan sebab kalau fardu katanya si khunsa tu orang perempuan, jadi menyentuh kulit lelaki akan perempuan. Kalau fardu katanya khunsa tu orang lelaki, maka orang lelaki menyentuh zakar orang lelaki, batal wuduk. Begitu dah. Dan jika tiada ia menyentuh daripadanya barang yang baginya seumpama. Dan jika tiada, kita nak tambah tiada satu lagi. Dan jika tiada binasa wuduknya. Dan jika tiada binasa wuduknya. Dan jika tiada ia menyentuh daripadanya barang yang baginya seumpama. Dengan maknanya dia menyentuh akan alat yang tak sama dengan dia. Masalahnya akas dengan tadi. Orang lelaki, orang wadih yang lelaki. Orang lelaki yang wadih lah. Dia menyentuh alat perempuan bagi khunsa muskil. Itu tak batal wuduk. Sebab tak ada ihtimal. Orang wadih yang lelaki menyentuh alat perempuan bagi khunsa muskil. Maka kita kata, kalau dia ada ihtimal tak batal wuduk. Sebab kalau kita katanya yang menyentuh, yang wadih yang menyentuh tu orang lelaki, yang menyentuh alat perempuan, yang menyentuh farat alat perempuan bagi khunsa muskil. Lepas tu kalau kita fardu kata orang khunsa muskil tu orang lelaki. Fardunya orang khunsa muskil tu orang lelaki. Maka alat khunsa muskil yang kena sentuh tu apa dia? Alat perempuan. Alat perempuan. Tapi kalau khunsa tu orang muskil, khunsa muskil tu orang lelaki. Alat yang disentuh ialah alat perempuan, maka alat perempuan tu yang tambahan. Yang tambahan jadi maknanya tak batal wuduk. Fardunya, kalau fardu katanya pada wakilnya khunsa muskil tu orang lelaki. Maka
sentuh ke alat perempuan tu tidak batal wuduk, sebab alat perempuan kalau wadah, kalau dia tu fardu kata dia orang lelaki, alat yang asli punya dia tu ialah zakar. Yang farad alat perempuan tu yang tambahan. Maka sebab tu tidak batal wuduk. Lepas tu pulaknya, kalau fardu kata dia tu orang perempuan, maka batal wuduk lah. Maka kalau fardu katanya khunsa tu, yang disentuhkan farad dia tu orang perempuan. Yang wadah yang menyentuh ni orang lelaki, maka batal wuduk. Maka jadi ada dua ihtimal. Kalau fardu kata dia orang lelaki, tak batal wuduk. Kalau fardu kata dia khunsa muskil tu orang perempuan, batal wuduk. Tetapi boleh menentu ke tidak dia orang lelaki, dia orang perempuan, tak boleh nak menentu. Apabila tak boleh nak menentu, kita pun tak menentu kata batal wuduk. Sebab ada satu fardu, kalau fardu dia orang lelaki, tak batal wuduk. Fardu dia orang perempuan, batal wuduk. Maka apabila ada batal, ada yang tak, maka kita ambil asalnya tak batal wuduk. Dia tak sama dengan tadi. Yang tadi tu, kalau fardu dia, fardu khunsa tu lelaki, batal wuduk. Fardu kata khunsa itu perempuan pun batal wuduk. Jadi fardu lelaki batal wuduk, fardu perempuan pun batal wuduk. Sebab tu hukumnya batal wuduk. Adapun di sini, kalau fardu lelaki tak batal wuduk, kalau fardu perempuan tak, kalau fardu lelaki tak batal wuduk, kalau fardu perempuan batal wuduk, maka kita boleh menentu tak katanya khunsa tu orang lelaki ke orang perempuan, tak boleh nak menentu. Kalau begitu tak boleh nak tentu kata wuduk dia tu batal. Sebab asalnya tak batal. Begitu. Dan jika perempuan apabila menyentuh daripadanya barang umpamanya, batal wuduk. Dan jika tiada, maka tiada binasa wuduk. Dan jika perempuan apabila menyentuh daripadanya dan jika perempuan orang perempuan lah, bukan khunsa lah, bukan khunsa muskil lah. Dan jika perempuan biasa ni, perempuan yang wadah ni, jika perempuan apabila menyentuh daripada khunsa muskil barang yang umpamanya, batal wuduk. Orang perempuan menyentuh alat perempuan bagi khunsa muskil. Orang perempuan menyentuh alat perempuan bagi khunsa muskil, batal wuduk. Ni pelik. Kalau sama batal, kalau tak sama tak batal. Macam tadi, orang lelaki satu zakar bagi khunsa, itu batal wuduk kan. Sini orang perempuan yang wadah. Dan jika perempuan, kita jagalah. Dan jika perempuan, ini perempuan yang wadah. Apabila menyentuh daripada khunsa barang yang umpamanya. Alat yang sama ada kat dia. Jadi maknanya orang perempuan ada farad. Dia sentuh farad orang khunsa muskil. Maknanya orang perempuan menyentuh faraj alat perempuan.
orang perempuan menyentuh alat perempuan yang ada pada khunsa muskil, maka batal wuduk. Kenapa batal wuduk? Sebab dua-dua ihtimal membatalkan wuduk. Dua-dua ihtimal membatalkan wuduk. Sebab kalau kita katanya khunsa muskil tu orang lelaki. Kalau kita katanya, kalau kita fardu pada wakilnya khunsa muskil tu orang lelaki. Maka yang menyentuh tu orang perempuan. Yang kena sentuh tu ialah orang lelaki. Jadi perempuan menyentuh kulit lelaki. Maka jadi batal wuduk dengan sebab bersentuh kulit lelaki perempuan yang ajnabi. Jadi batal dengan pasal tu. Bukan batal dengan sebab sentuh kemaluan, taklah. Kemudian, sekali lagi, kalau kita katanya fardunya si khunsa muskil tu orang lelaki. Si khunsa muskil tu orang lelaki. Maka alat perempuan dia yang disentuh tadi oleh orang perempuan tadi tu alat yang tambahan. Sebab dia kalau kita fardu pada wakil dia tu orang lelaki. Yang asli zakar, yang tambahan tu faraj. Gitu. Maka jadi mana orang perempuan sentuh faraj bagi khunsa muskil yang pada wakilnya fardunya dia orang lelaki, maknanya faraj tu yang tambahan. Tak batal wuduk dengan sebab sentuh di situ atas nama farad, sebab atas nama kemaluan, sebab dia bukan kemaluan, tapi batal wuduk dengan sebab orang perempuan sentuh kulit orang lelaki. Jadi batal fasad sebab itu. Habis itu kalau kita fardu pada wakilnya si khunsa muskil tu ialah orang perempuan. Maka farad yang disentuh tu yang asli. Itu kemaluan dia yang sebenarnya. Maka menyentuhkan kemaluan membatalkan wuduk. Gitu. Sebab tu jadi maknanya kalau ihtimal lelaki pun batal wuduk, ihtimal perempuan pun batal wuduk. Jadi kedua-dua ihtimal khunsa tu lelaki pun batal wuduk, ihtimal perempuan pun batal wuduk. Dan jikalau tiada menyentuh daripadanya barang umpama. Dengan mana sentuh benda yang tak sama, yang akan alat yang tak sama dengan dia. Tiada binasa wuduknya. Macam lelaki tadilah. Jadi orang perempuan, dia menyentuh alat zakar bagi khunsa muskil. Maka itu tak batal wuduk. Tidak batal wuduk. Sebab apa tidak batal wuduk? Perempuan yang menyentuh tadi. Sebab kalau ihtimal, kalau ihtimal, satu ihtimal batal, satu ihtimal tidak batal. Jadi sebab macam tadi. Sebab kalau kita katanya dia orang perempuan sentuh zakar khunsa muskil. Kalau kita fardu katanya khunsa tu orang lelaki, maka zakat yang dia sentuh tu alat yang asli, kan? Alat yang asli. Alat yang asli, maka sentuh situ batal wuduk. Kalau ihtimal lelaki batal wuduk. Tapi kalau ihtimal perempuan, kalau khunsa tu pada wakil dia perempuan, maka zakar tu alat yang tambahan. Alat yang tambahan tak batal wuduk. Lepas tu, orang menyentuh perempuan, orang kena sentuh pun perempuan. Zakar yang dia sentuh tu yang tambahan. Jadi maknanya kalau fardu dia lelaki batal wuduk. Kalau fardu dia perempuan tak batal wuduk. Jadi kita boleh menentukan tidak khunsa muskil kata dia orang lelaki, orang perempuan, tak boleh nak menentu. Kalau gitu tak boleh nak putusan katanya batal wuduk ke tidak. Apabila tak boleh nak buat keputusan batal wuduk ke tidak, kembali kepada asal. Apa dia asal? Kekal taharahnya. Begitulah.
Sebab kita nak hukum kata batal wuduk syarat dengan tak ada ihtimal. Seperti kata semalam. Begitulah. Maka disyarat batal wuduk bersentuh farad tersebut itu kembali pada asal. Masalah khunsa muskil tu dah habis. Maka disyarat batal wuduk bersentuh farad yang tersebut itu dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Sekali lagi, dan disyarat batal wuduk bersentuh dengan sebab bersentuh. Bersentuh dengan sebab bersentuh faraj, yakni kemaluan. Dua jalan. Yang tersebut itu dengan sentuh-sentuh dengan tapak tangan. Tapak tangan. Jadi tapak tangan serta tapak bagi anak jari. Ya, sekiranya kalau tepi tidak panggil tapak tangan, tidak batal wuduk. Nak bagi nampaknya kita letak gini. Kita letaknya begini. Kita sambung tapak tangan kepada tapak tangan, kita tekan sikit. Kita tekan sikit. Kemudian yang rapat itulah, yang sentuh antara kiri dan kanan itulah dikatakan tapak tangan. Kita sentuh, kita tengok begini. Kita tekan sikit, bagi rapat lagi. Maka yang rapat itulah di tempat yang jadi batal wuduk kalau kita sentuh. Maknanya kat tepi, tepi sini, tepi di sini, hujung kepala jari, sini, celah ni, tidak membatalkan wuduk kalau sentuh. Sebab tak masuk dalam tapak tangan. Nak tahunya, kita buat macam tadi. Kita letak bagi rapat, letak begini, tekan sikit. Yang bersentuh antara kiri dan kanan itulah, kalau sentuh tu batal wuduk. Yang tak bersentuh antara kiri dan kanan, itu bukan tapak. Jadi maknanya tepi sekeliling bukan tapak. Hujung jari pun bukan tapak. Celah antara dua jari pun bukan dia tapak. Maknanya kalau belakang jauh lagi lah. Sebelah belakang ni. Sentuh dengan sebelah belakang bukan dia tapak, maka tak batal lah. Dan tengok dia katanya, dan jikalau ada pada tapak tangan itu bulu yang tebal sekalipun batal wuduk. Ni, di tapak tangan ni ada bulu. Biasa kita tak ada. Kita tak ada. Fardunya ada bulu, ada rambut yang tebal di sini. Ada rambut yang tebal di sini. Apabila dia sentuh zakar dia sentuh farad dia, tak bertepuh dengan kulit lah. Kena di atas bulu tu lah. Tapi bulu yang ada pada tapak tangan, hukum tapak tangan. Seperti bulu yang tumbuh di kawasan muka, hukumnya muka. Wajib dibasuh ketika ambil wuduk. Begitu. Bulu apabila ada tumbuh kat kawasan muka, hukumnya muka. Sebab tu bulu kening wajib basuh. Misai wajib basuh ketika ambil wuduk sebab hukumnya muka. Maka tapak tangan apabila sentuh farad membatalkan wuduk. Maka bulu yang tumbuh di tapak tangan hukumnya tapak tangan. Maka membatalkan wuduk.
Walaupun kulit tak bersentuh, sentuh dengan bulu sekalipun, sebab bulu di situ hukumnya kulit tapak tangan. Begitu. Rayah dia laginya, dan jikalau dengan tapak tangan yang lasa, yang mati sekalipun, batal wuduk juga. Jadi tangan dia dah mati, dah tak boleh bergerak. Tangan dia kena penyakit keras, tak boleh bergerak. Yang lasa, yang mati dah tak boleh bergerak, tak rasa pun. Nah, kalau gigit tak rasa. Kalau cubit pun tak rasa. Sebab tangan dia dah lasa. Tapi tapak tangan yang lasa telah menyentuhkan faraj. Maka batal wuduk. Mana dalil kata tapak tangan? Kerana sabda Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh akan farajnya, barang siapa, mana dia menyentuh faraj dia sendiri. Barang siapa menyentuh akan farajnya, faraj barang siapa, mana dia menyentuh faraj dia sendiri, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Nabi suruh ambil wuduk. Nabi suruh mengambil wuduk. Maka tak lain suruh mengambil wuduk tu kenapa? Tak lain tak bukan kerana batal wuduk. Nabi tak ada cerita barang siapa menyentuhkan faradnya maka batal wuduk. Nabi tak cakap gitu. Cumanya Nabi cakap katanya hendaklah ambil wuduk. Maka kita faham katanya suruh mengambil wuduk asalnya wajib. Wajib ambil wuduk kerana tak ada wuduk. Wajib ambil wuduk kerana tak ada wuduk, kerana batal wuduk. Maknanya suruhan Nabi hendaklah mengambil wuduk menunjuk katanya sentuh farad itu membatalkan wuduk. Riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Mana hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Maka kita tilik pada zahir hadis. Tilik kepada zahir hadis bahwasanya Nabi katanya siapa menyentuhkan faradnya, mana dia menyentuhkan farad dia sendiri. Itu membatalkan wuduk. Sebab tu Nabi suruh dia mengambil wuduk. Kemudian dalam hadis ini ada menyebut ke tidak kata kalau menyentuh farad orang lain? Sebab dalam hadis zahir hadisnya ialah menyentuh farad dia sendiri. Sebab zahir katanya menyentuhkan faradnya siapa? Nya barang siapa? Nya tu ke mana? Barang siapa? Mana dia menyentuh farad dia sendiri. Dah batal wuduk, Nabi suruh ambil wuduk. Maka dia kata dan menyentuh farad orang lain terlebih keji daripada menyentuh farad dirinya. Jadi maknanya ni nak ambil kias aulawi dia panggil. Dia panggil kias aulawi. Maknanya dengan zahir nas hadis katanya sekadar mana hadis beri faham siapa menyentuh farad dia sendiri batal wuduk. Kalau dia menyentuh farad orang lain lebih aula lagi pada membatal wuduk. Lebih aula, lebih layak, lebih sepatut lagi pada membatal wuduk. Kita kata begitu. Jadi menyentuh sekadar menyentuh farad dia sendiri itu pun dah batal wuduk. Apakah lagi kalau menyentuh farad orang lain? Apakah lagi kalau menyentuh farad orang lain tapi farad orang lain tu dalam hadis tak sebut? Menyentuh farad orang lain dalam hadis ada sebut ke tidak? Tak ada sebut. Serah kepada faham dengan secara terlebih aula. Macam katanya kata uf kepada ibu bapa dah haram.
Kalau pukul, lebih aula lagi. Tapi dalam Quran kata, la takul lahuma uffin. Kata uff tu dah haram. Tapi dalam Quran ada sebut, kalau pukul, kalau pukul, kalau tapal ke masalah, kalau bunuh, ada sebut tak sebut. Tapi boleh faham kata haram juga dengan secara aula. Itu dia panggil qiyas aulawiyah. Qiyas aulawi. Tengok. Di sini sebab tu nak isyarat kepada qiyas aulawi lah ni. Dia katanya, dan menyentuhkan farad orang lain terlebih keji daripada menyentuh farad dirinya. Maka sekadar menyentuhkan farad diri itu pun ada keji dah. Sentuh farad orang lain lebih keji lagi. Maka sentuh farad sendiri itu pun dah batal wuduk. Kalau sentuh farad orang lain, keji kuat lagi. Lebih patut lagi lah dengan membatalkan wuduk. Tengok. Kerana mencarit kemaluan taulannya. Jadi merosakkan maruah orang lain. Sebab tu setengah-setengah orang tu dia bergurau, sentuh kemaluan orang lain. Itu tak boleh tu, haram tu sebab merosakkan kemaluan orang lain. Sebab tu dia daripada orang tu jangan bergurau pelat-pelatnya. Membawa pada kawan kita tu, apa dia? Jatuh maruah. Itu haram. Kalau sampai merosakkan maruah orang lain, kalau kita bergurau dengan perkataan, dengan perbuatan pun, di depan orang ramai, menyebabkan dia malu, menyebabkan dia tu jatuh maruah dia, maka itu haram. Maka setengah daripadanya mencari merosakkan maruah orang lain ialah dengan secara menyentuh kemaluan orang lain. Sebab benda tu benda yang ditutup. Jangan kita nak cuba-cuba nak main-main. Begitu. Kerana mencari merosakkan kemaluan, kemaluan tu apa dia? Maruah. Muru'ah. Muru'ah kemukaan tu. Bukan kemaluan zakat farad tu, bukan dia. Kerana mencari, ini merosak akan kemaluan, ini muru'ah, maruah, kemukaan. Taulannya, dia kerana kita taulan tu orang yang kena sentuh. Dan lagi menambah akan inginnya. Lebih laginya ada dan boleh jadinya menambahkan ingin. Kalau lelaki dan perempuan, tengok tu pun lain dah. Sentuh lain lagi. Tengok tu pun dah ingin. Kalau sentuh lebih ingin lagi. Sebab tu membatalkan wuduk. Begitulah. Kemudian katanya, dan lelaki dan lagi disunat. Dan lagi disunatkan. Disentuh. Dan lagi disentuh akan tempat potong itu pada makna faraj jua. Kerana ia asalnya. Kita sakat tu dulu. Kita akhir pada katanya, dan lagi disentuh akan tempat potong itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitanir